Pada ketika ini kita akan bersama Timbalan Ketua Menteri dan juga Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah Yang Berhormat Datuk Dr. Joachim Gunsalam. Terima kasih Yang Berhormat kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Dalam belanjawan yang telah diumumkan Yang Berhormat Menteri Kewangan, Sabah antara negeri yang menerima peruntukan 5.1 bilion untuk infrastruktur dan juga 3.8 bilion diberikan untuk kesinambungan projek lebuh raya Pan Borneo. Pertama sekali, komen Datuk Seri tentang belanjawan 2021 dan bagaimana ia memberi impak kepada Sabah itu sendiri. Okey, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua rakyat Malaysia dan khususnya kepada rakyat Sabah di mana saja kita berada. Dan saya juga mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali yang hampir akan ada pada minggu ini. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk berterima kasih pada kru RTM Malaysia kerana sudi menginterview saya pada pagi ini. Okey, Sabah sebenarnya menyambut baik peruntukan sebanyak 5.1 bilion bagi membina dan menaik taraf infrastruktur di negeri Sabah. Antaranya bekalan air, bekalan elektrik, luar bandar dan juga jalan raya serta kemudahan kesihatan dan pendidikan. Kita menyambut baik ini dan saya percaya ini akan seterusnya menjadi satu pemangkin kepada pembangunan ekonomi di Sabah ini. Kalau kita lihat sekarang ini, Sabah sebenarnya masih, khususnya di kawasan pendalaman, masih mempunyai jalan-jalan yang begitu daif sekali. Ya, kebanyakan jalan-jalan khususnya yang masuk di luar bandar ini adalah bukan jalan raya yang diiktirafkan ataupun bukan, dia adalah jalan raya Tanah Merah ataupun masih jalan raya Kayu Balak dan yang mungkin sudah diperbaiki sedikit supaya penduduk-penduduk kampung dapat menggunakannya. Dan saya percaya ini dapat diperbaiki, khususnya jalan raya ini. Pihak-pihak kampung ataupun penduduk kampung akan dapat membawakan hasil-hasil pertanian mereka untuk menjual di pasar raya ataupun di bandar. Dan juga kebanyakan di kampung ini sudah sebenarnya menanam tanaman-tanaman komoditi seperti kelapa sawit dan juga getah-getah. Tapi masalah dia sekarang ini untuk mengeluarkan hasil mereka itu amat sukar sekali. Khususnya kalau musim tengkujuh, kalau musim tengkujuh jalan tidak dapat dilalui dan kalau musim kemarau pula dia terlalu banyak abuk dan tidak baik bagi kesihatan penduduk. Ya. Bukan saja jalan raya ini, sebenarnya kita juga masih kekurangan dari segi bekalan air yang bersih. Kebanyakan di pendalaman ini masih menggunakan bekalan air yang daripada gravity ataupun gravity water supply. Dan ini tidak tepat dan kita tidak menjamin kebersihan air-air ini. So kita masih banyak kekurangan sebenarnya. Ya. Juga bekalan elektrik luar bandar. Ya. Dan mungkin Datuk, kalau di Sabah ini, kalau di Sabah kita hanya kalau saya menampak secara pribadi, kalau di kawasan luar bandar, mungkin bekalan elektrik luar bandar ini cuma dapat diadakan di sekitar
40% ataupun kurang daripada 40%. Jadi masih banyak kurangan dari segi bekalan listrik luar bandar ini. Baik. Ya. Bagaimana Datuk melihat bantuan yang diperuntukkan untuk meringankan beban rakyat di Sabah sendiri melalui RM1,000 kepada pemandu pelancong dan juga e-hailing agar membantu rakyat di Sabah? Actually, kita semua terjejas dengan pandemik COVID-19 ini. Dan oleh sebab itu banyak pemandu-pemandu taksi, sama ada e-hailing ataupun kereta sewa, pemandu pelancong di Sabah, dan juga semua industri yang khususnya berkaitan dengan pelancongan amat terjejas sekali. Jadi kalau ada bantuan yang ringgit Malaysia RM1,000 itu kepada semua pemandu-pemandu atau yang terjejas, sebenarnya kita amat-amat berterima kasih kepada kerajaan pusat sebab ini akan dapat membantu mereka. Bukan sahaja daripada bantuan one-off ini, kita juga mengharapkan agar kepada mereka yang tidak ataupun yang tidak ada pendapatan selepas COVID-19 ini ataupun tapi mereka masih servis loan mereka. Jadi kita juga berharap agar kerajaan dapat menyambungkan semula moratorium khususnya dengan pihak bank ataupun bagi mereka yang masih ada pinjaman tentang pinjaman untuk kereta mereka ataupun pinjaman untuk bisnes mereka ini. Doktor, setakat ini kita berbincang tentang aspek ekonomi Sabah. Seterusnya kita akan juga perhalusi sedikit perjuangan Sabah menentang COVID-19. Sabah merupakan antara negeri yang paling terkesan teruk dengan jumlah bilangan kes baru yang tinggi. Bagaimana Datuk melihat kesinambungan perjuangan yang berterusan ini? Selalunya kita akan bertanya khabar kepada Datuk Seri Masidi Manjud tentang keadaan di Sabah. Pada pendapat Datuk sendiri, bagaimana perjuangan ini boleh diteruskan dengan keadaan infrastruktur yang Datuk sebutkan tadi, yang ada kekurangan jalan raya yang lengkap dan juga bekalan air bersih dan sebagainya. Adakah ini sedikit sebanyak mengganggu tugas-tugas Kementerian Kesihatan Malaysia di Sabah menangani COVID-19? Terima kasih. Sebenarnya we are very fortunate sebab kebanyakan kes COVID-19 ini yang tertinggi ataupun yang paling banyak terkesan adalah di kawasan-kawasan bandar. Di kawasan luar bandar ada sudah, namun di kawasan luar bandar ini masih terkawal. Jadi kalau kita mengatakan efek ataupun kesan-kesan khususnya dengan ketiadaan infrastruktur ini, sebenarnya yang terjejas sangat dengan COVID-19 ini adalah di kawasan bandar. Dan di bandar ini sebanyak sedikit kita punya infrastruktur itu sudah sedia ada. Dan pihak kerajaan negeri pun kita ada jawatan kuasa bencana COVID-19 ini yang diperhatikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri. Dan timbalan pengurusinya adalah Pengarah Kesihatan Negeri Sabah sendiri. Jadi mereka ini berganding bahu untuk menangani masalah COVID-19 ini. Dan saya lihat walaupun mungkin memakan masa, tapi ada perkembangan yang sehat. Ada kemajuan. Kita sudah mendapat kemajuan di mana kalau kita lihat dari segi kes positif pada kali ini, sudah sebenarnya ada menurun sedikit. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Joakim kerana sudi bersama kami. Mungkin akhir kata Datuk Dr. Tentang harapan untuk mungkin sedikit tambahan dari sektor-sektor yang tertentu dari Menteri Kewangan sendiri pada masa yang akan datang. Silakan. Terima kasih. Kita sebenarnya Sabah is still
Kalau dari segi pembangunan boleh dikatakan 20 tahun kebelakangan. So kita juga mengharap belanjawan dalam masa akan datang ataupun dalam proses midterm review kita juga mengharap agar lebih perhatian diberikan kepada Sabah dan juga Sarawak supaya sedikit dapat mengimbangkan pembangunan seperti mana yang dinikmati di Semenanjung Malaysia ini. Baik, terima kasih Datuk Dr. Joakim kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Timbalan Ketua Menteri dari Sabah yang telah sempat untuk bertemu bual bersama dengan kami secara langsung.